Baik, selamat pagi dan Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua murid yang hadir pada hari ini. Saya dapati ada 19 kehadiran di sini 20. Tolak saya lah 19 kehadiran ya. Jadi tolong isikan link kehadiran itu sementara kita nak mula ni. Okey, dan kehadiran ni saya akan hantar ke sekolah lah ya. Sebab saya buat kelas tambahan pada hari cuti umum ya. Jadi saya harap awak semua sudah tidur lena dan bersedia ya untuk mempelajari satu topik kecil sahaja pagi ini, mungkin less than 1 hour. Okay, so apa khabar semua? Angkat tangan lah kalau sihat, kalau tak sihat jangan angkat. Okay, that's good. Nampak semua sihat di situ ya. Hyong juga ada dalam ni ya. Saya tak dapat. Okay, nak isi kehadiran sekejap. Tengok Aileen. Okey, awak isi kehadiran, saya tak nak buang masa cek ya, saya akan cek siapa yang tak isi kehadiran, saya agak tak hadir Okey, so pada pagi ini ya, kita akan menyambung tajuk yang seterusnya dari bab 1 berkenaan kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Semua orang dah dapat modul Saya difahamkan 5 Anggerik saja yang belum dapat modul. Belum. Betul? Semua dah dapat tangan? Belum? Tak ada angkat? Belum tu ya? Modul PDPR dah dapat belum? Belum. Hari Belum. Jumaat. Oh, nanti saya cek sekejap. Puan-puan baru je naik jadual. Dia kata Pak Azalia saja belum. Oh, dia akan bagi 4 Anggerik dulu. Tingkatan 5. Okeylah, nanti saya tanya dia lah sebab di jadual awak tu belum ada lagi. Baik, so pada pagi ni kita akan menyambung dengan tajuk 1.3 kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat ya. Okey. Internet agak slow tak dapat nak capai. Sekejap. Okey, jadi kepentingan kita mewujudkan negara yang berdaulat ada 4 kepentingannya ya. Yang pertama adalah dengan adanya negara yang berdaulat, kita akan lihat wujudnya keberkesanan di dalam pentadbiran. Dan keberkesanan di dalam pentadbiran ini akan membawa kepada kemakmuran ekonomi.
Kemakmuran ekonomi akan membawa kepada kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, ya. Dan ini akan membawa kita lebih cemerlang dalam hubungan dengan negara luar. Okey, jadi itu adalah kepentingan yang kita dapat lihat, ada 4 di sini. Okey, selepas selesai tadi ini saya akan bagi 8 soalan kuis untuk awak jawab ya. Dan tolong jawablah ya. Semua markah ini saya akan kumpulkan nanti ya. Okey, jadi keberkesanan yang pertama ya, kepentingan kepentingan wujudnya negara berdaulat adalah untuk mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Ya, dalam gambar ini kita boleh lihat ya satu jemaah menteri yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ya sebagai Perdana Menteri kita buat masa ini. Okey, jadi kita lihat kedaulatan ini telah memberikan sepenuh hak kepada negara kita ya untuk menjalankan pentadbiran. Ya, jadi kita mempunyai kebebasan bagi menjalankan pentadbiran kerana kita mempunyai kedaulatan. Jika kita tiada kedaulatan, kemungkinan seperti semasa zaman Jepun ataupun semasa zaman British, kita tidak ada kebebasan untuk mentadbir atau memerintah negara kita sendiri. Ya, jadi masa itu kita kena ikutlah cara pemerintahan Jepun. Macam mana Jepun memerintah kita di waktu pagi, dia suruh bangun ya, pergi ke sekolah dan ini menyebabkan kita terpaksa nyanyi lagu menghadap matahari terbit ya. Itu adab-adab yang diajar oleh Jepun sebab kita terpaksa mengikut pentadbiran Jepun. Di zaman British pula kita terpaksa ikut cara British. Okey. Jadi dengan adanya kedaulatan ini, adanya kebebasan ini, adanya kewibawaan ini, adanya kuasa tertinggi ini. Jadi kedaulatan ini membawa banyak maksud kan? Kebebasan, kedaulatan, kewibawaan, kuasa tertinggi ini menyebabkan negara kita dapat menyusun ya satu sistem jemaah menteri yang dengan kementerian tertentu. Jadi di negara kita hari ini saya rasa dengan pentadbiran yang baru ni ada lebih 70 kementerian yang diwujudkan. Ya, jadi jemaah menteri ni boleh kita lihat di dalam ni ya. Sekejap ya ada orang buat panggilan telefon ya. Hello. Ya saya. Ya. Omar. Ya. Kenapa? Nak cari Cik Omar ke? Cik Omar tu kontraktor lah. Saya cikgu di sekolah tu. Ini siapa ya? Ini Pak Ali jam ni ada tak? Okey, telefon dia. Baik, jadi kita lihat ya, maafkan saya ada gangguan sekejap tadi ya. Jadi dengan adanya jemaah menteri itu ya, Perdana Menteri yang telah membentuk ya kementerian dan jemaah menteri itu dapat membantu pentadbiran yang lebih berkesan ya, dan kita banyak terhutang budi kepada Perdana Menteri kita sebelum ini iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Kerana beliaulah yang telah memperkenalkan sistem jemaah menteri yang berkesan ya. Okey, dan dengan adanya sistem jemaah menteri yang berkesan ini, kita juga lihat ya akan berlakulah pengagihan kuasa ya di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Jadi kerana kita mempunyai kedaulatan ni tadi, kerajaan kita terdiri daripada kerajaan pusat atau kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan di dalam dua kerajaan ini kita menjalankan pengagihan kuasa agar wujud pentadbiran yang berkesan.
Jadi di peringkat kerajaan pusat mereka mempunyai bidang kuasanya sendiri, manakala di kerajaan negeri mereka mempunyai bidang kuasanya sendiri. Saya bagi contoh ya. Contohnya dalam isu untuk membeli pertahanan ya, untuk membeli kapal terbang perang contohnya ya. Jadi ini melibatkan keputusan yang perlu dibuat di peringkat kerajaan pusat ya. Dan kerajaan pusat ni dia melibatkan kelulusan daripada parlimen. Okey, manakala kerajaan negeri pula kita lihat kuasanya diketuai oleh sultan ya, dan yang menjalankan kuasa pemerintahan itu adalah menteri besar. Di peringkat kerajaan pusat yang mengetuai pentadbiran itu adalah yang di-Pertuan Agong ya, yang menjalankan kuasa itu adalah Perdana Menteri. Okey, jadi di peringkat negeri kita lihat kalaulah hari perayaan Thaipusam ya, contohnya kita ambil negeri Perak kata dia tak nak beri cuti kepada semua penduduk di Perak ini, maka itu adalah keputusan yang boleh dibuat oleh negeri-negeri tersebut ya. Jadi dia tidak boleh oleh kerajaan pusat. Ada beberapa perkara yang kerajaan pusat akan kontrol ya. Jadi di sini, dan selain itu kita juga lihat ya, dengan adanya pentadbiran yang berkesan ini, kerana adanya kedaulatan, maka perundangan ya dapat memperkukuhkan lagi sistem pentadbiran ya. Jadi dalam pentadbiran yang berkesan itu kita lihat ada undang-undang ya, dan undang-undang itu dapat memperkukuhkan lagi sistem pentadbiran. Kalau kita lihat masa Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, dia telah memperkenalkan punch card ya, sistem punch card di mana pekerja-pekerja perlu masuk mengikut masa dan pulang mengikut masa. Kemudian dengan slogan bersih, cekap, amanah. Ya, jadi ini menunjukkan ya adanya satu sistem pentadbiran yang cukup berkesan lah. Ya, jadi undang-undang itu menyebabkan sistem pentadbiran itu menjadi lebih berkesan. Maka tidak boleh berlakulah penyalahgunaan kuasa di kalangan mereka yang mentadbir. Ya. Okey, next kita lihat yang kedua adalah kemakmuran ekonomi. Jadi bila adanya kedaulatan negara ya, ekonomi akan makmur ya, ekonomi akan makmur kerana ya kerajaan itu ya ataupun pentadbiran itu dapat melakukan pelbagai usaha. Ini terbukti di negara kita sendirilah ya, terdapat pelbagai usaha selepas merdeka ya, dalam bidang pertanian, dalam bidang perindustrian dan perdagangan ya. Pelbagai usaha telah dijalankan untuk memajukan sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Ini dibuktikan dengan pelbagai dasar yang dijalankan oleh kerajaan kita, kerana kita merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat, yang merdeka, yang mempunyai kuasa tertinggi. Maka kita dapat melaksanakan ya rancangan jangka panjang pertama dan juga dasar-dasar ekonomi seterusnya. Kita boleh lihat dasar ekonomi baru yang dirangka ya, dasar pembangunan negara, dasar wawasan negara ya, dan model baru ekonomi serta wawasan 2020 yang tak tercapai tapi boleh dilaksanakan juga, diteruskan ya. Jadi kita lihat di sini jika negara kita tidak berdaulat ya, mana mungkin kita dapat memajukan negara kita, mana mungkin kita dapat memakmurkan ekonomi negara kita. Kerana setiap kalinya kalau kita lihat semasa pendudukan Jepun maupun pendudukan British, hasil mahsul hasil kekayaan negara kita ini seperti getah dan biji timah itu dibawa balik ke negara penjajah ya, tidak dapat digunakan untuk memakmurkan ekonomi di negara kita. Jadi dengan adanya kerajaan yang berdaulat, kita dapat menyediakan banyak peluang pekerjaan ya, dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan. Bukan sahaja itu kita dapat melatih tenaga kerja kita sendiri untuk pasaran kerja yang kita perlukan. Ya, semua ini tidak dapat dicapai jika negara kita terus dijajah. Okey, next ialah kesejahteraan sosial ya. Jadi dengan adanya kedaulatan negara kita dapat menjamin kesejahteraan sosial. Maksudnya di sini ialah kita dapat memupuk perpaduan ya. Jadi kedaulatan itu sendiri
telah membolehkan dasar sosial dilaksanakan. Ya, dan di sini kita lihat adalah usaha ke arah memupuk perpaduan antara kaum. Ya, dan ini boleh dilakukan, bukan mustahil, walaupun negara kita ini terdiri daripada pelbagai kaum, Melayu, Cina, India dan etnik yang lain, namun kerajaan kita yang berdaulat ini berusaha memupuk perpaduan itu melalui bahasa kebangsaan, di mana bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah maupun di dalam bidang-bidang pekerjaan, di institusi pengajian tinggi. Jadi di sini bahasa memainkan peranan ya untuk menyatu padukan penduduk. Begitu juga dalam bidang sukan ya. Kalau kita tengok dalam buku teks pada buku surat 11 itu, kita lihat ya pasukan bola sepak negara kita ya berjaya melayakkan diri ke sukan Olimpik pada tahun 1972. Jadi siapa sangka ya sukan telah berjaya menyatukan penduduk yang pelbagai kaum. Ya, dan pasukan bola sepak kita pada masa itu terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Ya, bukan seperti hari ini ya, orang Cina ni jarang kita nampak main bola sepak. Okey, dan kemudian rakyat juga disatukan ya melalui cara hidup, iaitu kebudayaan ya, cara hidup yang sama. Jadi di sini negara kita telah menegaskan bahawa cara hidup Islam itu adalah merupakan tunjang ataupun yang utama ya dalam menyatukan penduduk, dan agama Islam merupakan agama rasmi di negara kita. Namun kita dapati ya budaya kaum lain yang sesuai masih boleh kita terima. Ya, contohnya hari ini kita benarkan ya perayaan Taipusam dijalankan dan banyak negeri memberikan cuti, kecuali awak, saya tak bagi cuti. Okey. Dan selanjutnya kita lihat kedaulatan juga bukan sahaja dapat memupuk masyarakat yang bersatu padu. Ya, kedaulatan juga boleh melahirkan masyarakat yang berilmu, yang berkemahiran ya melalui pendidikan. Jadi kalau kita terus dijajah ya, bagaimana kita dapat menghasilkan rakyat yang mempunyai kualiti dari segi pendidikan. Kita dah lihat pada zaman Jepun bagaimana pendidikan dijalankan pada zaman Jepun. Begitu juga pada zaman British ya, di mana sistem pendidikan telah dibahagikan mengikut bahasa ibunda, 5 vernacular, Melayu, Cina, Tamil dan Islam, agama ya. Jadi di sini tidak ada perpaduan, namun dengan adanya kedaulatan ini, negara kita dapat menghasilkan masyarakat bukan sahaja berilmu namun bersatu padu. Okay, next. Kita lihat di sini apabila kita mempunyai pemerintahan yang berkesan ya, bila kita mempunyai ekonomi yang makmur, kita mempunyai kesejahteraan sosial, negara aman ya, maka secara tidak langsung ia telah mendorong negara kita menjalinkan hubungan dengan negara luar ya. Jadi negara luar pun rasa selamat ya hendak berhubung dengan kita. Jadi di sini kita lihat kedaulatan telah memberi hak untuk kita menjalinkan hubungan persahabatan dan juga hubungan diplomatik ya. Jadi ini dengan terhasilnya perhubungan ini kita dapati terhasillah perjanjian dan kerjasama yang menguntungkan kedua-dua belah pihak ya. Jadi kita lihat di sini kesannya perjanjian dan kerjasama ini telah memberi imej yang baik kepada negara kita ya, meningkatkan imej negara sehingga kita pernah digelar sebagai harimau Asia ya. Kalau tak silap saya, harimau Asia ke tiger ya, sama tu. Okey. Jadi dan selain itu kita lihat kesannya juga adalah terhadap peranan dan kebolehan negara diakui di peringkat dunia. Kita boleh lihat bagaimana Tun Dr. Mahathir diiktiraf sebagai pemimpin dunia yang lantang bersuara menegaskan tentang penindasan. Contohnya dalam isu penyalahgunaan dadah, dalam isu pencerobohan Palestin, dalam isu apartheid. Ya, jadi di sini Malaysia telah diberi pengiktirafan ya, kita boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kuasa-kuasa besar di dunia ya.
Jadi itulah antara kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Baik, ada soalan tak? Ada soalan? Tak. Tak ada ya? Okey, saya akan bagi link dalam grup WhatsApp. Saya berhenti di sini ya. Saya buat satu topik saja. Okey, saya akan bagi link untuk kuizi di dalam kita punya grup WhatsApp. Tugas awak ialah tugasan hari ini ya. Awak hantar pada saya, besok pun tak apa. Ya, ataupun Sabtu. Okey, tugasan adalah menghasilkan poster ya. Poster tentang pentingnya pentingnya mewujudkan negara yang berdaulat. Ya, poster anda ni anda buatlah dalam bentuk lukisan awak sendiri ke, awak boleh gunakan PowerPoint, bebas. Ya, nak guna apa juga aplikasi pun boleh. Ya, asalkan saya nampaklah kesungguhan awak sebagai rakyat Malaysia memainkan peranan untuk menyatu padukan kaum, memastikan kedaulatan negara ini terus berkekalan. Okey, ada soalan?